Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala, kita lihat hari ini bala demi bala Allah Ta'ala diturunkan untuk memberi peringatan kepada manusia. Kita dikejutkan dengan bumi yang jauh pada kita di Nepal. Dan sekarang ini tuan-tuan kena ingat, gempa bumi sudah datang dalam ke negara kita ini. Apa yang berlaku di Ranau di Sabah, ya, walaupun jauh di tempat kita berlaku di Sabah, tetapi ingat Sabah itu adalah negara Malaysia. Makna bala Allah Ta'ala itu sudah sampai ke negara kita. Itu peringatan yang Allah beri kepada kita untuk manusia ini insaf dan sedar. Takkanlah Allah telah menciptakan dunia ini dengan sebaik mungkin, tiba-tiba dia nak merosakkan sehingga mengorbankan nyawa manusia. Tetapi itu adalah satu kemurkaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang dikatakan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, dia mengatakan ma nazalal bala illa bi dzambin. Allah tidak akan turun bala ini kecuali dengan dosa manusia. Sebab dosalah Allah turun bala, sebab kemungkaran, sebab maksiatlah, sebab pelanggaran perintah Allah lah Allah turunkan bala sehingga mengorbankan nyawa manusia. Yakinlah apa yang berlaku di Ranau Sabah itu gempa bumi sebab dosa manusia. Apa yang berlaku banjir ini sampai mengorbankan manusia itu adalah dosa manusia. Apa yang berlaku tsunami yang mengorbankan ratusan ribu nyawa manusia itu adalah sebab dosa manusia. Allah tidak akan turun itu saja-saja. Sebab dosa manusia diturunkan bala supaya manusia insaf, sedar di atas ketelanjuran mereka melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, kalau peringatan Allah ini kita tak sedar juga, masih lalai lagi, masih melanggar perintah Allah, kita bimbang sebagaimana Allah nyatakan, fadammarnaha tadmira, aku akan hancurkan kamu sehancur-hancurnya, kata Allah. Jangan sampai Allah nak hancurkan kita, tidak ada kebaikan lagi bagi kita, tidak ada harapan lagi kita nak bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dihancurkan sehancur-hancurnya kita. Sebab kalau peringatan demi peringatan tidak boleh menyedarkan manusia, tidak boleh menginsafkan manusia untuk kembali kepada agama Allah, maka dia akan fadammarnaha tadmira, aku akan hancurnya sehancur-hancurnya kamu. Apakah kita nak menunggu saat kehancuran ini diturunkan Allah sehingga kita nak sedar, baru nak kembali kepada agama Allah? Jangan sampai kita menunggu saat ini baru kita nak sedar dan kembali kepada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebab ayat yang saya baca tadi, ini satu persoalan yang Allah lontar yang perlu kita jawab. Allah menyatakan, kaifa takfurun wa antum tutla alaikum ayatullah. Bagaimana kamu boleh kufur lagi kepada aku, kata Allah. Bagaimana kamu boleh durhaka lagi kepada aku, bagaimana kamu boleh lawan lagi agama aku, kata Allah. Wa antum tutla alaikum ayatullah, sedangkan dibacakan kepada kamu ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan Al-Quran itu ada di sisi kamu. Kamu membaca Al-Quran, kamu belajar tafsir Quran, tetapi kamu durhaka lagi kepada aku, kata Allah. Kenapa kamu lawan lagi agama aku? Kenapa kamu tidak mau taat lagi kepada aku? Ini satu persoalan yang Allah lontar kepada kita yang perlu kita jawab. Kaifa takfurun, kata Allah. Bagaimana kamu boleh kufur lagi kepada aku, kata Allah. Sedangkan Al-Quran itu ada sisi kamu. Kamu baca Quran, kamu belajar tafsir Quran, tapi kenapa lawan lagi agama aku, kata Allah. Bukan sekadar Allah kata aku bagi Quran di sisi kamu, wa fiikum rasuluh, di sisi kamu ada Rasul, kata Allah. Maknanya hadis Nabi SAW ada di sisi kamu. Kamu baca hadis, kamu belajar hadis, Quran pun ada, hadis pun ada. Tapi kenapa durhaka lagi kepada aku? Kenapa kamu lawan lagi agama aku? Kenapa kufur lagi kepada aku? Kata Allah. Ditanya kepada kita yang mesti kita jawab. Wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratim mustaqim. Barang siapa yang berpegang kepada agama aku, kata Allah, mereka sajalah yang akan diberi petunjuk dan dia kepada satu jalan yang lurus, iaitu jalan Islam. Yang berpegang kepada agama Allah, dia sajalah akan diberi petunjuk dia kepada jalan yang lurus, iaitu jalan Islam. Itu kadang-kadang kita heran.
Kita kadang-kadang belajar di surau ni kitab yang sama, ustaz yang mengajar ustaz yang sama, di tempat yang sama. Tetapi kita tengok kenapa orang itu boleh faham, kenapa mereka boleh menjiwai Islam itu, sampai-sampai dia perjuangkan Islam, sampai-sampai dia pertahankan Islam, biarpun dia sanggup nyawanya jadi taruhan, kerana dia memahami Islam itu dengan dia belajar kepada ustaz-ustaz yang dia belajar. Kita siapa tak faham? Yang ini faham, kita kitab yang sama, ustaz yang sama, di tempat yang sama, dia faham Islam. Kenapa aku masih tak faham-faham? Saya bimbang apa yang dikatakan Nabi SAW, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Kita bimbang barang siapa yang Allah hendak kebaikan bagi dia, Allah bagi faqih dia tentang agama, Allah bagi faham dia, Allah bagi dia menjiwai agama dia, kerana Allah hendak kebaikan kepada dia. Orang yang masih tak faham, masih lagi teraba-raba, apakah Allah hendak keburukan kepada dia, kerana Allah tak bagi faham kepada dia. Kenapa orang ni faham? Kitab yang sama, ustaz yang sama, tempat yang sama, dia faham. Kenapa aku tak faham? Apakah Allah hendak keburukan kepada kita? Satu lagi hadis Nabi mengatakan, man izdada ilman lam yazdad lahum huda minallah illa bu'da minallah. Barang siapa yang bertambah ilmunya, kata Allah, ilmunya bertambah, sampai belajar luar negara, di Jordan, di Mesir ke, di mana ke, di Syria ke, belajar. Tetapi bila petunjuk tidak bertambah, man izdada ilman lam yazdad lahum huda minallah, tetapi petunjuk tidak bertambah, ilmu bertambah, petunjuk tak bertambah, illa bu'da minallah, kecuali dia akan jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah turunkan Al-Quran pada bulan Ramadan. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pada Ramadan aku turunkan Al-Quran. Allah turunkan Al-Quran pada bulan Ramadan. Dia boleh turun pada hari lain, tetapi kerana Al-Quran ini mukjizat sampai hari kiamat yang menjadi petunjuk hidayah kepada kita, maka diturunkan pada bulan yang mulia, pada bulan Ramadan. Al-Quran rukun iman kita. Percaya kepada kitab, rukun iman. Wah, menjadi panduan kita, mukjizat sampai hari kiamat. Bagaimana sikap kita terhadap Al-Quran? Adakah kita sering membaca Al-Quran? Adakah kita sering mentadabbur Al-Quran? Adakah kita sering merujuk Al-Quran? Sebab dia adalah rukun iman, dia adalah petunjuk kepada umat manusia. Kalau adalah benda lain yang kita nak baca lebih pada Quran, kalau ada benda lain yang kita rujuk lebih pada Quran, bagaimana sikap kita terhadap Al-Quran? Kita lebih banyak membaca WhatsApp daripada Al-Quran. Tak baca WhatsApp, bangun tidur WhatsApp dulu. Al-Quran tak peduli apa. Kita membaca surat khabar dulu, membaca majalah, membaca bacaan-bacaan lain. Lebih diutamakan banyak membaca benda daripada Al-Quran. Apakah ini sikap kita terhadap Al-Quran? Al-Quran rukun iman, Al-Quran panduan kita. Tapi itulah yang kita lakukan terhadap Quran. Ada benda lain yang kita rujuk, ada benda lain yang kita seronok, lebih utama yang kita nak baca daripada Al-Quran. Macam mana Quran nak menjadi petunjuk hidayah kepada kita? Macam mana Quran nak menjadi panduan kepada kita, kalau ada benda lain yang kita nak rujuk lebih utama daripada Al-Quran? Ayuh tuan-tuan, Al-Quran bukan nak baca di bulan Ramadan saja. Ini kita ni tilawatul Quran bulan Ramadan, rajin baca Quran. Lepas Ramadan kita tutup Quran. Ini kesikap kita terhadap Al-Quran menjadi mukjizat sampai kiamat, menjadi kepercayaan, rukun iman, bukan rukun Islam, rukun iman, percaya kepada kitab. Inikah sikap kita terhadap Al-Quran? Kalau dia menjadi sampingan saja. Inilah kita sudah berada di akhir zaman, yang mana Nabi mengatakan la yabqa minal Quran illa rasmuhu. Akan berlaku satu zaman nanti, akhir zaman kata Nabi, tidak apa yang tinggal dari Quran itu
hanyalah bacaannya saja, hanya tulisannya saja. Al-Quran tu hanya ada tulisan dalam mushaf-mushafnya saja. Al-Quran tu hanya diletak di dinding-dinding saja, hanya diletak di rak-rak saja Al-Quran ini. Sedangkan tulisannya ada, sedangkan hukum hakamnya, perintahnya tidak kita laksanakan. Itulah yang dikatakan akan berlaku pada akhir zaman. Apakah kita yang sudah sampai waktu yang Nabi ucap 1400 tahun, inikah waktunya? Kerana manusia tidak mereka Al-Quran itu sebagai bacaan panduan mereka. Hanya tulisan sajalah, tinggal Al-Quran tulisan saja. Dijadikan untuk mendapat barakah saja. Digantung-gantung di rumah, digantung dalam kereta, digantung tempat kedai, gerai, ayat 1000 dinar. Nak melakukan dia, apakah itu saja Al-Quran? Tidak lebih pada itu. Di mana kita meletakkan Al-Quran itu? Ini yang perlu kita muhasabah balik diri kita terhadap Al-Quran. Sayyidina Osman radhiyallahu anhu mengatakan, aku tidak pernah merasa kenyang dengan Al-Quran. Tidak merasa kenyang. Tidak pernah merasa kenyang. Mana habis baca nak baca lagi, habis baca nak baca lagi, habis baca nak baca lagi. Tak pernah merasa kenyang dengan Al-Quran. Kita baca selai pun dah ngantuk-ngantuk lah, nguak-nguak lah. Baca Quran sekejap dah nguak lah. Dan kita baca Quran guna suara yang paling cair sekali, yang paling kokak sekali. Kalau menyanyikan, suara bukan sedap lagi. Baca Quran, baca suara yang paling teruk sekali kita gunakan baca Al-Quran. Tetapi melagu karang bukan main sedap lagi. Itukah sikap kita terhadap Al-Quran? Jadi ini yang kita perlu buat perubahan di bulan yang mulia ini terhadap Al-Quran. Ingat, Quran ini akan menjadi syafaat kepada orang yang bacanya di hari kiamat nanti. Syafi'un lima yaqra'u, akan menjadi syafaat kepada orang yang membaca Al-Quran. Jadi mulalah bulan Ramadan ini, insya-Allah mula Ramadan ini kita baca Quran, dan insya-Allah dibaca Quran, khatam ulang lagi, khatam ulang lagi, khatam. Mana tiap-tiap hari kita baca Quran. Seolah-olah kau tak baca sehari kita rasa demam. Macam surat khabar, tak dapat baca surat khabar kita rasa gelisah. Kita tanda nak tak baca Quran, kita rasa gelisah, kita rasa tak seronok, rasa nak demam. Mesti nak baca Quran, baru dapat tenang jiwa, dapat menerangi hidup kita dengan Al-Quran. Itu betul kita letakkan. Itu satu Quran namanya The Holy Quran, Book of the Book, raja segala buku, iaitu Al-Quran. Ini kita nak meletakkan Al-Quran itu di tempatnya yang sebenar. Ini kita mula Ramadan. Segala-gala nak mula Ramadan ni. Sebab Ramadan ni macam-macam kita boleh buat, berbeza dengan bulan lain. Nak sedekah Ramadan, kita bersedekah. Nak puasa pun puasa lah ni. Nak berkiamulan inilah. Nak baca Quran masa inilah. Nak kita jadi baik bulan ni lah. Nak tinggal rokok bulan Ramadan dah. Siang ni lah, malam tutuh juga. Tak salah. Ni lah mula ni. Mula kita nak dapat diteruskan setelah Ramadan. Itu yang kita nak. Jadi sebab akhirnya tuan-tuan, saya nak betulkan beberapa perkara amalan kita lah bulan Ramadan. Bermula daripada kita buka puasa tadi. Selalunya amalan kita buka puasa, masuk je waktu buka puasa, apa doa yang kita baca? Apa doa kita baca? Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahim. Betul? Itu kita baca? Itu yang tak betulnya. Itu yang tak betul, dia perbetulkan. Tuan-tuan, bila masuk berbuka puasa, doa yang perlu dibaca adalah doa makan. Allahumma barik lana fima razaqtana
wa qina adzabannar. Bismillah wa ala barakatillah. Ataupun bismillah makan kurma 3 biji. Lepas tu minum air putih. Tu sunnah Nabi, minum air putih. Udah habis minum air putih, barulah baca doa, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Itu amalan. Buka dalam buku I'anatut Talibin, banyak kitab yang membicarakan adab-adab untuk kita berbuka puasa. Silap tak kita? Silap tak? Betulkan. Tak apa. Ini cara. Lepas itu baru kita baca Allahumma lakal sumtu. Lepas berbuka, sebelum berbuka, makan dulu, baca doa, makan. Termasuklah kita nak bersahur nanti, imsak. Tuan-tuan, Malaysia, Indonesia jadi imsak. Negara lain tak ada imsak. Mana datangnya imsak? Tak ada imsak. Mana masuk imsak tak boleh makan dah? Siapa kata? Selagi belum azan, selagi itu boleh makan. Kalau tengok hadis pula, hadis yang sahih, sahabat tengah makan, azan, Nabi tak suruh berhenti. Nabi kata, perhabiskan apa yang ada di tangan kamu tu. Itu hak kamu. Belazan tu. Jadi apa yang ada di pinggan tu habis. Itu hak kamu. Mana ada imsak? Tengok je dulu mana. Malaysia, Indonesia je imsak. Imsak ni kita nak bagi amaran lah, supaya berhenti makan. Siapa suruh tak? Selagi tidak azan, selagi tu boleh untuk kita makan. Dah azan, tak boleh. Sehingga kalau kita tengah makan pun azan, perhabiskan apa yang ada kat kita. Ada setengah nasi, habiskan. Jangan tambah pula, sedap pula tambah pula, itu tak boleh lah. Temu ada apa yang ada di pinggan saja. Itu hak kamu, dia kata. Ada hadis yang sahih. Ya, Ustaz Azli kata boleh makan lagi sebab ada semangkuk lagi, habis semangkuk tu. Tak, bukan gitu. Yang ada di pinggan kita tu habiskan. Sampai begitu lagi. Apa lagi? Waktu imsak. Kita kata imsak 5.30 tak boleh makan. Siapa kata boleh? Ya? Itu mana kita tahu kan? Azan terlewat kita nak tahu kan? Bukan silap kita kan? Kalau ni azan terlewat, hati-hati. Ada tempat saya di Ipoh sana, kampung Silibin sana, dia azan 2 kali. Maknanya pukul 5 dia setengah jam sesuatu, maknanya pukul 5 dia azan sekali, azan pertama. Azan pertama ni tidak ada as-salatu khairum minan naum, tak ada. Bila tak ada tu, itu azan pertama. Bila masuk waktu, dia azan kedua. Azan kedua ada as-salatu khairum minan naum. Jadi benda ni kalau nak buat, kena bagi tahu semua penduduk kampung. Kalau tak bagi tahu, udah. Azan kedua pun dia kata itu azan pertama katanya. Azan kedua lah. Dia tutup je lagi kan. Baru azan pertama katanya. Tengok udah sembahyang. Apa macam? Kena bagi tahu. Itu sunnah juga azan pertama kedua. Mana setengah jam sebelum masuk waktu azan pertama. Ingat orang untuk tentang solat. Masuk waktu azan kedua. Jadi itu benda yang perlu diperbetulkan dalam masyarakat kita hari ini. Ya, ada hadis yang di hari ini peringatkan. Tapi alhamdulillah kita di Malaysia ni, dulu pengajian hadis ni kita tak berapa nak masyhur sangat. Kan? Sekarang akhir-akhir ni udah macam-macam pengajian hadis telah menjadi pengajian yang popular negara kita tu, sebab banyak orang kata ini hadis dhaif. Kalau tidak, dulu banyak hadis dhaif yang kita amalkan. Termasuklah ni tarawih ni. Sebelum tarawih imam akan baca, siapa yang menaikkan solat tarawih malam pertama dapat sekian-sekian. Siapa tarawih malam kedua sekian. Itu bukan hadis. Awak dah tinggal lah. Termasuklah amalan bulan Sya'ban, bulan Rajab. Itu banyak amalan-amalan yang bukan datang pada Nabi SAW. Jadi hati-hati tuan-tuan, bahawa kita nak beramal dengan apa yang datang daripada Nabi SAW. Sebab
Nabi mengatakan, man kazzaba alayya falyatabawa maq'adahu minan nar. Nabi kata, barang siapa yang menipu ke atasku, dia telah menempah tempat dalam neraka. Telah booking tempat dalam neraka siapa yang menipu ke atas aku, kata Nabi. Bila kita kata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi telah bersabda, sedangkan Nabi tak ucap hadis tu, kita menipu atas Nabi, kita telah menempah tempat dalam neraka.